Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-217 dan 218. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan mengambil ataupun membaca ayat Al-Qurannya dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam ayat yang ke-217 daripada surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, yang bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Qul qitalun fihi kabir, katakanlah berperang dalam bulan ini adalah berdosa besar. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya lebih besar dosanya daripada membunuh. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. InsyaAllah nanti kita akan membincangkan apa maksud fitnah di sini. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, yang bermaksud mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu kepada kekafiran. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang bermaksud, seandainya mereka sanggup mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ada sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa yang bertanya kepada Nabi SAW di dalam ayat ini adalah orang-orang Islam. Ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaan berperang pada bulan haram. Ada pula yang berkata, ada sebahagian riwayat yang mengatakan bahawa yang bertanya kepada Nabi SAW adalah orang-orang musyrikin Mekah pada masa tersebut berkenaan dengan apa hukumnya berperang pada bulan haram. Dan bulan haram ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita maklum, bulan haram ini ada 4. Yang mana bulan haram ini
telah ada sebelum datangnya Islam, dan apabila Islam datang, Islam acknowledge bulan haram itu, iaitu tiga daripadanya adalah silih berganti antara satu dengan yang lain, dan satu adalah terpisah, iaitu bulan Rajab, dan kemudian yang tiga lagi adalah Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan kenapa dinamakan bulan haram adalah kerana pada bulan-bulan tersebut diharamkan umat Islam untuk berperang di dalamnya. Cuma di sini ada terdapat perbincangan para ulama sama ada hukum pengharaman berperang pada bulan haram ini telah dimansuhkan ataupun tidak. Ada dua pendapat, itu kita bincangkan pada kesempatan yang lain. Tetapi sebab nuzulnya, mengapa orang datang bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan peperangan pada bulan haram adalah kerana pada ketika tersebut, pada tahun kedua Hijrah, Nabi SAW ada menghantar sepasukan sariyah. Dalam Islam ini terdapat dua kategori peperangan, iaitu yang pertama adalah sariyah dan juga yang kedua adalah ghazwah. Yang mana sariyah ni merupakan pasukan yang kecil yang mana dianggotai lebih kurang dalam 5 hingga tidak lebih daripada 400 orang, dan kemudian ghazwah dan tidak diikuti oleh Nabi SAW peperangan tersebut. Manakala ghazwah pula adalah peperangan yang lebih besar yang mana diikuti oleh Nabi SAW. Jadi pada tahun kedua Hijrah, dan menurut riwayat daripada Ibn Hisham, Nabi SAW menghantar pasukan sariyah yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash. Pada awalnya Nabi SAW melantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika ingin dihantar oleh Nabi SAW, beliau radhiyallahu anhu telah menangis kerana tidak ingin berjauhan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun melantik Abdullah bin Jahash. Siapa ini Abdullah bin Jahash? Abdullah bin Jahash adalah ipar kepada Nabi SAW, saudara lelaki kepada Zainab bin Jahash yang mana merupakan isteri kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Jahash bersama dengan beberapa orang yang semuanya daripada golongan muhajirin, semuanya adalah daripada orang-orang Mekah yang memeluk Islam, yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka pun bersama dengan Abdullah bin Jahash. Ada dalam sebahagian riwayat mengatakan 8 orang, ada sebahagian riwayat mengatakan 12 orang. Mereka pun pergi bersama-sama dengan Abdullah bin Jahash, diutuskan oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mereka buat satu reki. Mereka untuk melihat keadaan orang musyrikin Mekah pada masa tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW telah memberi sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahash yang mana Nabi berpesan kepadanya untuk tidak membuka surat tersebut sampailah di suatu tempat. Dan kemudian Abdullah bin Jahash pun tidak membuka surat tersebut sampailah di satu tempat, yang mana apabila Abdullah bin Jahash membuka surat tersebut, kandungannya adalah Nabi SAW berpesan. Dalam surat itu Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Jahash untuk memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang mengikut rombongan sariyah tersebut, janganlah engkau memaksa seseorang daripada para sahabatmu untuk pergi bersamamu. Jadi apabila Abdullah bin Jahash telah membaca kandungan surat daripada Nabi SAW, beliau pun menyampaikan kepada anggota-anggota ekspedisi yang ada bersama dengan Abdullah bin Jahash. Maka dikatakan bahawa di sini Abdullah bin Jahash mengatakan bahawa sam'an wa ta'atan, aku patuh dan aku taat kepada Allah dan Rasulnya, bahawa Abdullah bin Jahash akan meneruskan ekspedisi tersebut dan beliau tidak akan pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Walaupun sebahagian riwayat mengatakan bahawa ada sahabat yang pulang, tetapi riwayat yang lebih kuat mengatakan bahawa tiada sahabat yang pulang. Namun di pertengahan jalan ada 2 sahabat yang mana kehilangan binatang tunggangannya.
dunia, dan akhirnya mereka terlewat dan ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahash. Sampai di satu tempat yang mana di Nakhlah, iaitu Abdullah bin Jahash dan juga pasukannya bertemu dengan sebahagian daripada kafilah Quraisy, yang mana mereka baru pulang daripada membawa barang-barang dagangan, yang mana mereka ingin dalam perjalanan pulang ke Mekah. Nakhlah ni antara Taif dan juga Mekah, agak jauh daripada Madinah, namun dia agak dekat dengan Mekah. Dia dalam lebih kurang 13 km ada yang mengatakan dan sebagainya. Jadi apabila mereka bertemu dengan pasukan tersebut, mereka berdiskusi. Pasukan Abdullah bin Jahash, mereka berdiskusi, mereka mengatakan apa tindakan yang perlu mereka lakukan, membiarkan, kerana pada masa tersebut adalah sebahagian riwayat mengatakan bahawa itu adalah hari terakhir Jamadil Akhir, ingin ke Rejab. Ada pula sebahagian riwayat mengatakan bahawa itu adalah hari terakhir Rejab, ingin ke Sya'ban. Jadi ada dua riwayat yang berbeza, namun yang di sini adalah bahawa ada elemen Syahrul Haram di situ, ada elemen bulan haram di situ. Jadi mereka pun berdiskusi, bersyurah, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melawan ataupun memerangi kafilah yang ada tersebut, dan akhirnya telah terbunuh seseorang, iaitu Amr al-Hadrami, yang mana Amr al-Hadrami ini daripada golongan Quraisy yang akhirnya telah terbunuh. Dan oleh sebab itu dan sebahagian daripada anggota kafilah yang lain ditawan, ada yang dapat lari, ada yang ditawan dan harta mereka diambil, dibawa kembali ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila Abdullah bin Jahash membawa tawanan-tawanan tersebut berserta harta rampasan, Nabi mengatakan bahawa aku tidak menyuruh kamu untuk membunuh ataupun berperang pada bulan haram. Dan akhirnya berlakulah sedikit kecohan, yang mana ada di antara orang-orang musyrikin Quraisy pada masa tersebut, mereka pun mengatakan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghalalkan pembunuhan ataupun peperangan pada bulan haram dan sebagainya. Jadi turunlah ayat ini untuk membersihkan nama Abdullah bin Jahash, dan juga pada masa yang sama condemn perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin Mekah pada masa tersebut. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa ya, memang yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih, kamu bertanya berkenaan dengan berperang pada bulan haram, iaitu adalah memang satu dosa yang besar. Tapi pada masa yang sama, qul qitalun fika wasaddun 'an sabilillahi, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, iaitu ini perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada masa tersebut. Menghalang orang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka melarang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka retaliate dan sebagainya, mereka menghalang, mereka mendera orang-orang muslimin dan sebagainya pada masa tersebut. Itu adalah satu perkara yang lebih buruk. Wa kufrum bihi, dan mereka bukan saja menghalang manusia daripada jalan Allah. Jalan Allah dekat sini ada yang mengatakan bahawa daripada haji ataupun daripada agama Allah itu sendiri, kedua-duanya boleh kita ambil, yang mana mengatakan bahawa mereka ini telah menghalang orang daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan menghalang orang daripada masuk Masjidil Haram. Mereka tidak membenarkan orang-orang Islam untuk beribadah di Masjidil Haram dan sebagainya. Dan bukan sekadar itu, mereka juga wa ikhraju ahlihi, mereka juga mengusir penduduknya. Seperti yang kita maklum, Nabi SAW dan juga sahabat-sahabatnya, orang Islam yang lain telah terpaksa untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan atas kemahuan dan kehendak mereka sendiri, atas kerana kesulitan yang berlaku kepada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi indirectly mereka telah dikeluarkan, dihalau, diusir oleh orang-orang musyrikin Mekah pada masa tersebut dengan torture, dengan siksaan-siksaan yang telah dilakukan kepada orang-orang yang beriman pada masa tersebut. Akbaru indallah, Allah SWT mengatakan bahawa itu adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini orang-orang musyrikin Mekah pada masa tersebut, mereka sibuk nak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya telah berperang pada bulan haram lah dan sebagainya. Walhal pada perkara tersebut ada sedikit ada sedikit khilaf berkenaan dengan sama ada bulan tersebut dah masuk dalam bulan haram ataupun belum dan sebagainya.
Jadi Allah kata perbuatan mereka itu lebih buruk daripada berperang pada bulan haram. Berperang pada bulan haram itu adalah suatu perkara yang memang dah satu perkara yang buruk, yang amat buruk, dosa besar. Yang mereka lakukan itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini yang kita nak sampaikan, bahawa orang-orang Melayu kita biasanya kalau fitnah ni kira menuduh tanpa bukti. Tetapi dalam Al-Quran, dalam Islam, fitnah ni dia ada beberapa perkara, ada beberapa makna yang berbeza-beza. Kita boleh anggap fitnah ini adalah cubaan. Fitnah ini adalah dugaan. Yang mana dalam ayat ini, fitnah di sini adalah kesyirikan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Kesyirikan itu adalah lebih besar daripada membunuh dosanya. Iaitu nak dibandingkan syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembunuhan Amru bin Al-Hadrami tadi, yang mana orang yang mati telah terbunuh oleh pasukan Abdullah bin Jahash. Kesyirikan mereka itu adalah lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang kemudian pada perenggan yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada orang-orang beriman apa sebabnya, kenapa orang-orang musyrikin Mekah pada masa tersebut mereka senantiasa berperang dengan orang-orang beriman, mereka senantiasa tidak senang duduk dengan orang-orang beriman, adalah kerana mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu, bukan kerana harta, bukan kerana kedudukan, bukan kerana pangkat dan sebagainya, tetapi sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agama kamu, iaitu agama Islam, kepada kesyirikan, seandainya mereka sanggup. Ini istata'u, seandainya mereka mampu, seandainya mereka sanggup. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Islam sebab kenapa mereka ini ada ujian-ujian, kerana orang musyrikin Mekah pada masa tersebut mereka tidak senang dengan kedudukan orang-orang Islam yang mana pada masa tersebut telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang bermaksud, barang siapa yang murtad di antara kamu, maksud dia keluar daripada Islam, dan kemudian namun bukan orang murtad terus, mereka akan disisihkan, mereka akan terus masuk neraka dan sebagainya. Allah SWT menyambung, fayamut wa huwa kafir, dekat sini. Inilah poin dia. Lalu dia mati di dalam kesyirikan, kekafiran. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dan mereka itulah yang sia-sia amalan di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, kalau seseorang itu murtad ataupun keluar daripada agamanya, mahupun seseorang itu berdosa, berbuat dosa dan sebagainya, ketika mana beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan segala amalan-amalannya dan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia bukan orang sekadar murtad terus kita judge, kita tengok orang yang dah murtad akan masuk neraka dan sebagainya. Orang murtad mati dalam keadaan kekafiran, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang itu akan kekal di dalam neraka. Dan kita sebagai manusia, kita tak tahulah sama ada orang tu akan kekal dalam neraka dan sebagainya, kerana hukum itu atas Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh menghukum dari segi zahir sahaja. Dan kemudian dalam ayat yang ke-218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi ini adalah sambungan daripada ayat tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kualiti orang beriman yang patut ada pada orang beriman, iaitu yang ada pada Abdullah bin Jahash, dan yang patut ada pada kita adalah yang pertama, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu, itu adalah harus beriman. Walladzina hajaru, kemudian orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita memang tahu itu adalah kualiti yang pertama yang harus ada pada seseorang untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pula adalah berhijrah. Pada zaman Nabi SAW, hijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian pada masa kita sekarang ini, hijrah ni adalah maksud dia meninggalkan perkara yang kita suka, perkara yang kita sayang,
atas nama Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam lah, kita boleh tengok ada hijrah kerana hijrah pekerjaan, hijrah dari segi perbuatan dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada banyak menuntut ilmu dan sebagainya, bukan sekadar berperang. Jihad ni ada macam-macam perkara. Apabila seseorang itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah kualiti-kualiti yang ada pada orang ini. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka inilah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada dua ayat yang telah dikupaskan tadi, secara ringkas kita boleh dapati bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dari segi pengampunannya sangatlah luas. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, sejauh mana pun, dan sudah pasti kita adalah manusia-manusia yang selalu melakukan dosa dan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara kita sedar maupun tidak. Jadi sejauh mana pun, sebesar mana pun dosa yang pernah kita lakukan, janganlah kita risau, janganlah kita gusar, janganlah kita anggap Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Sedangkan dalam ayat yang ke-217 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa bagi mereka yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala pun, jika mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat mereka. Apatah lagi kalau dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang mungkin lebih kecil perbandingannya jika nak dibandingkan dengan keluar daripada agama Islam. Oleh sebab itu, janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan mengambil istighfar-istighfar yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berhenti daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu adalah antara syarat-syarat taubat yang telah diletakkan oleh para ulama. Dan oleh sebab itu, kita tidak perlu untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat daripada apa yang telah dikongsikan tadi, terutamanya diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.